mengurai, lukisan rambut mengurai tu, tapi dalam keadaan wajah kulit muka yang terkopek-kopek dan mata yang tersembul keluar. Assalamualaikum dan kembali lagi ke channel Seram Santai. Dan kali ni Syafa nak kongsikan dengan anda tentang kisah seorang individu yang dikenali sebagai Sri Ayu, di mana keturunan Sri Ayu termasuk Sri Ayu sendiri, iaitu boleh dikatakan ahli keluarga Sri Ayu ni, mempunyai kelebihan melihat makhluk halus ataupun kita cakap hijab mata yang terbuka. Syafa akan mulakan kisah ketika Sri Ayu kanak-kanak, yang mana ketika itu Sri Ayu pulang ke rumah neneknya, dan di rumah nenek je ni ada terdapatnya sebuah lukisan, di mana lukisan yang menggambarkan wajah dua orang wanita. Lukisan yang pertama, wanita yang memakai selendang dan sangat cantik. Manakala lukisan yang kedua pula, wanita yang rambutnya mengurai dan mukanya seolah-olah hidup. Dan senyumannya pula, nak dikatakan senyum pun tidak, nak kata marah pun tidak. Dan nak dijadikan kisah. Satu malam, masa tu ahli keluarga Sri Ayu lah, mak, ayah, adik-adik Sri Ayu ni keluar. Bila keluar, hanya tinggal Sri Ayu dengan nenek dia. Waktu tu waktu maghrib, Sri Ayu ni duduk kat bawah. Dia duduk kat bawah, dia tengok TV. Dan nenek dia mengaji dekat atas. Masa dia tengok TV ni, dia tak buka lampu. Dia hanya ada cahaya tu hanya cahaya television saja. Jadi dia tutup lampu. Masa dalam keadaan yang sama-sama cahaya TV yang tak berterang sangat tu, dia pun nampak macam ada kelibat tengah jalan. Jalan kat belakang dia, kiri kanan. Dia dah rasa takut. Tapi satu yang dia ajar oleh nenek Sri Ayu ni, nenek dia pesan kepada dia, kalau nampak benda yang pelik, jangan tegur. Jadi Sri Ayu ni pun tak tegur lah. Sri Ayu ni daripada duduk kat ruang tamu, dekat ruang tamu dia ada satu tangga tu naik ke atas. Jadi dia duduk kat tangga sebab nenek dia mengaji kat atas. Orang dia macam dia nak menghilangkan rasa takut dia lah. Bila duduk kat atas tangga tu, dia nampak ada kelibat ataupun jelmaan rambut mengurai panjang, perempuan jalan. Jadi terus daripada situ, daripada dia tak nampak, dia hanya merasa kehadiran macam ada orang jalan, terus dia nampak memang betul ada kelibat yang tengah berjalan. Jadi Sri Ayu ni pun naiklah ke atas, dia duduk kat belakang nenek dia. Dan nenek dia pun macam faham bahawa Sri Ayu ni ada nampak sesuatu. Selepas daripada itu, ahli keluarga dia balik apa semua. Sri Ayu masa ahli keluarga dia tengok TV, dia duduk dekat tangga. Di antara ruang tamu dan juga dapur, dia ada satu dinding pemisah. Dan ada satu dinding pemisah tu di berlubang-lubang, macam orang cakap batu-bata yang bercorak tu. Dia duduk atas tangga tu. Dan apa yang menakutkan ialah ahli keluarga dia tidak menyedari bahawa adanya lembaga tadi, kelibat hitam tadi yang rambut mengurai tu, yang berjalan dekat belakang Sri Ayu tadi tu, menonton TV bersama dengan mereka. Tetapi jauh sikit, dia duduk dekat ruang dekat dapur, dekat meja makan dekat dapur. Jadi Sri Ayu dah nampak. Sri Ayu perasan kelibat tu duduk dekat dapur. Orang cakap lembaga lah kan. Bila lembaga tu menoleh ke arah Sri Ayu, terus Sri Ayu ni menjerit. Jadi semua ahli keluarga dia pun terkejut lah kan. Tengok kenapa Sri Ayu ni menjerit. Sebab yang menyebabkan Sri Ayu ni menjerit ialah jemaah tu, atau orang cakap lembaga tu, sebiji serupa macam lembaga rambut yang mengurai, lukisan rambut mengurai tu, tapi dalam keadaan wajah kulit muka yang terkopek-kopek dan mata yang tersembul keluar. Sebab tu yang menyebabkan Sri Ayu ni menjerit. Selepas daripada tu, bapa saudara Sri Ayu ni pun simpanlah lukisan tu dekat dalam bilik. Tak simpan dalam stor sebab lukisan tu lukisan mahal. Dan itu kisah semasa Sri Ayu kanak-kanak. Bila dia meningkat dewasa sikit, kejadian ni berlaku dekat rumah Sri Ayu, yang mana ketika itu Sri Ayu tingkatan 3. Tingkatan 3, waktu pagi, biasalah rumah kampung, bilik air ni dekat luar. Bilik air Sri Ayu ni, dinding dengan bumbung ni, orang cakap ada ruang di antara bumbung dengan dinding ada ruang, jadi dia boleh nampak dekat sebelah luar. Bila nampak kat sebelah luar ni, nampaklah pokok pisang yang paling tinggi.
Sri Ayu ni dia nampak, bila dia masuk bilik air, dia nampak adanya lembaga sedang bersila di atas pokok pisang. Jadi dia pejam mata, mungkin kadang-kadang mungkin dia ingat hayalan mata saja, orang cakap mainan macam mungkin hayalan dia saja. Bila tutup, dan bila dia buka je, dia nampak lembaga tu toleh ke arah dia. Terus dia buka pintu bilik air, terus dia lari keluar, masuk dalam bilik dan dia cuba tenangkan diri dia. Jadi Sri Ayu ni dia agak nakal ketika itu. Dia cakap kat adik-adik dia masa tu, dia cakap, nak tengok hantu tak? Jadi bawa lah adik-adik dia ni pergi tengok. Bila adik-adik dia tengok, terus semua lari takut, lari ketakutan. Jadi bila mak dia tanya kenapa, Sri Ayu pun ceritalah bahawa dia nampak ada lembaga sedang bersila dekat atas pokok pisang, dan rambut dia hampir ke tengah belakang, dan mempunyai kulit badan yang macam nak kehijau-hijauan sikit, dan mempunyai taring. Jadi bila lepas dia cerita dekat mak dia ni, ayah dia pun ambil keputusan untuk tebang pokok tu, kira macam menghapuskan lah tempat tinggal makhluk tu, biarlah tak ada sesuatu yang orang cakap yang tak diingini berlaku selepas itu. Itu kisah ketika Sri Ayu remaja. Seperti Syafa katakan tadi, keluarga Sri Ayu ni mempunyai kebolehan melihat makhluk halus. Kebolehan makhluk halus tu juga turut dimiliki oleh 2 orang anak lelaki Sri Ayu yang berusia 17 dan juga 12 tahun. Yang mana satu malam 2 orang anak lelaki Sri Ayu ni pun minta kebenaran kepada Sri Ayu untuk keluar pergi beli burger. Jadi Sri Ayu pun benarkanlah. Mereka pergi beli burger dengan menaiki motosikal. Tapi kedua-dua anak Sri Ayu ni bukanlah orang cakap terus pergi beli burger, tapi mereka ni pusing dulu satu kawasan perumahan terlebih dahulu, sampailah ke satu kawasan, iaitu kawasan paling hujung dalam taman perumahan mereka ni. Di mana dekat kiri kanan jalan kawasan tu dia macam ada pokok-pokok rindang, dan ada sebuah rumah banglo, di mana rumah banglo tu pernah berlaku kes rompakan dan pembunuhan yang menyebabkan kesemua ahli keluarganya terbunuh, ataupun semua ahli penghuni rumah tersebut, penghuni banglo tersebut pun terbunuh. Si adik ni dah daripada jauh dah mula nampak ada satu lembaga putih berada di bawah salah satu pokok yang berada di sebelah di tepi jalan. Apabila dia cuba nak bagi isyarat ke abang dia agar abang dia ni berpatah balik, tapi abang dia macam tak dengar. Abang dia ni pun sebab masa tu abang dia tengah seronok, tengah bercakap, tengah sembang. Adik dia ni cuba dah mula benamkan muka sikit dekat belakang abang dia. Bila dekat je dengan lembaga tu, adik dia kat belakang ni dah nampak pocong ni tak ada kelopak mata, hidung pelopong, mulut tenganga, bukan sekadar mulut pocong tu tenganga, tapi siap dengan mengeluarkan ulat sekali, ulat keluar daripada mulut pocong tu. Kemudian abang dia ni baru perasan, baru nampak, terus abang dia ni pusingkan motor tu, patah balik dan memandu dalam keadaan sangat laju. Dia sampai rumah, kedua-duanya lari masuk rumah dalam keadaan muka yang pucat. Jadi Sri Ayu ni pun pelik lah kan, kenapa jadi macam tu. Bila dia bagi anak dia ni minum air yasin, ni mana Sri Ayu ni sentiasa menyediakan air yasin dekat dalam rumah dia. Bila kedua-dua anak dia ni dah tenang, barulah ditanya apa sebenarnya yang berlaku. Jadi adik-beradik ni pun bagi tahulah. Jadi ada sedikit lah perbalahan. Adik dia cakap, cuba bagi syarat dekat abang, dah nampak dah ada lembaga kat bawah pokok tu, tapi abang macam tak dengar. Jadi abang dia pun cakap lah, abang dia tak dengar sebab kalau kata abang dia perasan, tapi abang dia takut nak pusing motor tu dalam, ataupun nak bawa motor tu dalam keadaan yang nak patah balik tu dalam keadaan yang laju, takut jatuh. Memandangkan anak Sri Ayu ni kedua-duanya suka keluar malam, jadi Sri Ayu ni pun dapatlah satu idea nak takutkan anak dia ni. Macam mana? Saya cakap nasib baik pocong tu tak kejar orang. Dia cakap, saya cakap selalunya pocong tu akan kejar motor, selaju mana motor tu dibawa, selaju itulah pocong tu melompat, mengejar sambil mulut tenganga dan ulat terkeluar daripada mulut. Terus kedua-dua anak Sri Ayu ni rasa takut, dan selepas itu mereka dah tak keluar malam dah. Dan kebetulan Syafa menceritakan kepada anda tentang
individu yang memiliki hijab mata yang terbuka. Teringat Syafa tentang satu kisah. Kisah ni ketika Syafa bertugas di sebuah sekolah, di sekolah menengah, di sebuah sekolah beberapa tahun lepas, yang mana ketika itu Syafa menerima satu pendaftaran seorang pelajar tingkatan 1, yang mana pada mulanya Syafa tanya, mak dia masuk pejabat tu, mak dia bagi tahu anak dia ni dah setahun tak pergi sekolah. Jadi Syafa tanya lah, kenapa tak pergi sekolah? Dia sakit. Mak dia cakap dia sakit. Jadi Syafa cakap, sakit apa? Dia boleh nampak hantu. Syafa cakap, boleh nampak hantu. Jadi mak cakap lah, dah berubat merata, dah bawa pergi merata, sampai setahun dia tak pergi sekolah. Sebab dia tak boleh nak, orang cakap, nak biasakan diri dapat melihat makhluk-makhluk halus tu. Dan apa yang Syafa perhatikan, pelajar ni masa dia berada dekat dalam pejabat, mata dia macam dia sentiasa menunduk. Dia mungkin dia tak boleh nak sesuaikan lagi, dia nak sesuaikan diri dia dengan keadaan yang orang cakap yang dia tak biasa, bila nampak makhluk-makhluk yang orang cakap makhluk-makhluk yang mengerikan dan menakutkan. Jadi Syafa pun tak sempat lagi lah. Syafa pun tak sempat. Maksudnya Syafa memang tak sempat untuk mengetahui tentang kisah dia. Sebab selepas daripada itu, Syafa punya kontrak pun tamat. Dan Syafa dah tak tahulah apa yang terjadi kepada pelajar tersebut. Dan untuk pengetahuan anda, sepanjang Syafa berada di dalam dunia paranormal sebelum ini, sebagai admin, ramai juga yang tanya dekat Syafa cara-cara macam mana nak buka hijab mata. Syafa agak hairan kenapa ramai ataupun ada manusia ataupun individu yang teringin sangat nak tengok hantu. Sebab bagi Syafa, hantu ni bukanlah sempurna sebagai macam kita, mengerikan pun ia. Mungkin mereka menganggap yang nak buka hijab mata ni, yang bukan Allah bagi kelebihan untuk buka hijab mata ni, mungkin mereka menganggap hantu ni seperti hantu-hantu dalam filem. Itulah itu yang Syafa rasa lah kan. Tetapi bagi Syafa, mereka yang mempunyai hijab mata ni adalah insan yang terpilih. Kelebihan yang Allah beri, dan ada sebab kenapa Allah memberikan kelebihan tersebut kepada individu tertentu. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod Seram Santai yang akan datang. Sesungguhnya yang buruk itu datang daripada Syafa dan yang baik itu datang daripada Allah. Dan Syafa mendoakan anda sentiasa dilindungi daripada gangguan iblis, syaitan dan juga jin, termasuk gangguan manusia. Dan anda sentiasa dimurahkan dan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah dan dilancarkan, dipermudahkan segala urusan. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.